شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk orang-orang yang bijaksana membuktikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang berada dalam keadaan sentiasa ibadahnya sentiasa kepada Allah, orang-orang inilah orang-orang yang bijak menggunakan pakai peluang dan ruang yang masih lagi diberikan oleh Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah ruang yang ada ni kita pakai sebaik mungkin masa kita tuan-tuan untuk kita sama-sama mendengar tazkirah. Moga-moga tazkirah ataupun peringatan ini memberi manfaat untuk orang yang memberi tazkirah ini dan orang yang mendengar tazkirah ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, asalnya jumpa kita setahun sekali untuk sekitar 20 minit. Maka tuan-tuan 20 minit ni saya nak kena pakai untuk cover setahun. Jadi tuan-tuan dengarlah apa saya nak cakap hari ni. Tapi sempoi yang masjid surau tuan-tuan, semua duduk keliling, tengah-tengah kosong, tu selimat. Memang susun lagu tu. Memang sempoi. Bukan senang nak buat formasi lagu tu. Biasa orang main kompang lah formasi lagu tu. Baik tuan-tuan, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan atas jemputan pada malam ini. Tuan-tuan, kebetulan hari saya hadir hari ini adalah merupakan nuzul Quran. Hari ini dah masuk nuzul Quran. Hari ini dah masuk 17 Ramadan. Lepas maghrib masuk dah 17 Ramadan. Kita dah masuk dah hari ini nuzul Quran. Mungkin ramai orang akan cakap hari ni sat noh. Ni ayat-ayat yang kita akan dengar. Sat noh, tak rasa langsung. Tuk dah masuk dah. Dah 17 Ramadan dah. Tuan-tuan, kita hanya tunggu minggu depan, sikit lagi dah nak raya dah. Dan kita tengok pula nak cuti sekolah pula lagi. Lagilah rasa raya tu makin dekat. Dan ni orang tak cakap tentang 10 malam terakhir. Orang cakap tentang bila nak raya. Orang lupa pada 10 malam terakhir. Tuan-tuan, sebenarnya bukan 10 malam terakhir orang kena ingat. Orang kena ingat 2 hari lepas. Sebab 2 hari lepas, hari kemarin, hari Selasa kemarin, cukup nisfu Ramadan. Cukup dah masuk setengah daripada Ramadan, 15 hari bulan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan ini punya kemuliaan bukan sekadar mulia kepada umat Nabi Muhammad, tapi kemuliaannya itu telah pun diliputi kepada umat-umat terdahulu. Apa buktinya? Keseluruhan dari para suhuf yang keluar, suhuf daripada para nabi dan juga kitab-kitab kepada para rasul adalah semuanya diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa buktinya? Kata Imam dan riwayat At-Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Hanbal, bahawa unzilat as-suhufu Ibrahim fil awwali lailatun minar Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim tak ada kitab, tapi dia suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim pada awal Ramadan, 1 Ramadan turun. Wa unzilat Taurat, dan diturunkan pula Taurat itu lisittatin madayina minar Ramadan, dan diturunkan pula akan Taurat itu pada sittatin madayin, iaitulah 6 Ramadan.
6 Ramadan bersamaan dengan tuan-tuan 700 tahun selepas daripada turunnya suhuf. Lepas turun suhuf Nabi Ibrahim, 700 tahun lepas itu turun Taurat. Kemudian tuan-tuan, wa unzilat injila li thalathati asharatin khalatin minar Ramadan. Diturunkan pula akan Injil itu 13 khalah, 13 Ramadan. Kemudiannya wa unzilal furqan li arba'i ashrina khalati min Ramadan. Antara Injil dan sebelum itu kitab Zabur. Zabur pula tuan-tuan turun pada 12 Ramadan 500 tahun selepas daripada kitab Taurat. Lepas tu baru turun Injil pada 13 hari bulan Ramadan bersamaan dengan 1200 tahun lepas turunnya kitab Zabur. Kemudian barulah wa unzilal furqan li 24 khalatin min Ramadan. Baru turun Quran pada li 24 Ramadan. Oh, kita rasa pelik 24 Ramadan bersamaan dengan selepas 1200 selepas 600 tahun 620 tahun lepas turunnya Injil. Ini bersamaan dengan tuan-tuan hari Isnin 13 Ogos 610 Masihi. Ini Quran turun. Kita duk sambut 17 Ramadan, tapi sekarang Nabi sebut 24 Ramadan. Yang mana satu betul? Tuan-tuan, jangan lupa Quran itu dia ada 3 pemeringkatan. Dia ada nuzulatul Quran, ada nuzulatul Quran, ada 3 fasa. Yang seperti kita tahu fasa-fasa ini tuan-tuan bermula daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan sendiri, daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tempat disimpannya Al-Quran ini. Ini turun seketui turun sebiji. Dari situ peringkat yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni kat mana? Langit dunia. Dari langit dunia pula peringkat ketiga, barulah dari langit dunia barulah turun kepada Jibril, diturunkan oleh Jibril alaihi salam penurunan berperingkat-peringkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh masa tuan-tuan 23 tahun. Inilah yang disebutkan pemeringkatan tersebut. Maka tuan-tuan, kita boleh tahu sekarang ini, inilah namanya sirah ataupun penurunan Al-Quran. Nama nuzul itu apa dia? Nuzul artinya penurunan Al-Quran. Tak apa tuan-tuan, ini sirah, ini sejarah. Yang penting adalah kita pula yang nuzul kita macam mana? Yang penuzulan kita pula macam mana? Penurunan kita kepada Al-Quran ni pula macam mana? Kita dengan Quran bagaimana pula? Apa hal pula kita dengan Quran? Adakah kita ni sahabat Al-Quran ataupun kita ini musibah kepada Quran? Dua. Sahabat ataupun musibah. Kita menjadikan Al-Quran dalam rumah kita sebagai tempat penyimpanan, bukan tempat untuk guna pakai sebagai pembacaan dan penambah kepada ilmu pengetahuan, dan bukan sebagai panduan, ataupun ia sebagai satu pembacaan dan juga sebagai panduan kehidupan. Quran diturunkan untuk jadikan panduan, bukan sekadar untuk pembacaan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala bagi kat kita 24 jam sehari. Betul? Betul tak? Ke saya dapat kurang, tuan dapat lebih? 24 jam satu hari peruntukan Allah Ta'ala bagi kat kita 24 jam. 24 jam tuan-tuan saya dapat, tuan-tuan pun dapat 24 jam. Tuan-tuan pernah kira tak? Kita main matematik sikit malam ni. Main matematik sikit kot. Tapi tak payah tuan-tuan. Tak payah, saya tahu tuan-tuan takkan bawa keluar phone nak kira, tuan-tuan takkan kira confirm. Sebab tuan-tuan duk mamai-mamai lagi. Baru lepas semayang duk fikir lagi apa lepas ni tak habis witir lagi. Tuan-tuan, kita main matematik sikit. Nak bagi saya dan tuan-tuan sedar satu benda.
Sehari kita diperuntukkan oleh Allah 24 jam. Tuan-tuan dan saya diminta oleh Allah menghadapkan wajah kita kepada Allah sehari berapa kali? 5. Itu tidak ada takwilan, tak ada khilaf apa pun. 5 kali. Dengan formula matematiknya berapa? 2, 4, 4, 3, 4. Don't try it at home, tekan nombor ekor. 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4 equal tu bersama-sama dengan 17. Speaking pula orang dia ni mai. 17 rakaat. Tuan-tuan, satu rakaat, tuan-tuan sembahyang berapa minit? Satu rakaat berapa minit? Sejam. Kau tuan-tuan di surah Al-Hidayah junjung ni, tuan-tuan lepas Fatihah Al-Baqarah sampai habis. Kau gitu. Kau kami seorang belah-belah Tanjung ni, belah-belah Penang ni baca Qul Huwallahu Ahad dah. Standard kita kot tuan-tuan, standard saya, standard tuan-tuan sama-sama kot kita. Agak tuan-tuan lebih sikit, wallahu alam. Kita biasanya Fatihah, Inna a'tayna, li ila fi Quraisy, Qul Huwallahu Ahad. Nak lebih sikit idza ja, ataupun Tabbat yada. Tak ada pun nak panjang sikit, Alam tarokai. Itulah kita. Kita ambil ginilah, satu rakaat 2 minit. Boleh? Setuju Satu rakaat 2 minit. 17 kali 2 34. 34 minit sehari. Sedar atau tidak, Allah hanya menuntut kepada kita untuk menghadap dengan Dia, untuk berdepan dengan Dia, hanya semata-mata 34 minit per 24 jam. Sudah tak? 34 minit per 24 jam. Persoalannya lagi balance 23 jam 26 minit. Apa you all buat? Apa you all buat? You all boleh jawab tak soalan I? Boleh jawab tak? 23 jam 26 minit apa kita buat? Tuan-tuan, life expectancy, satu kajian kepada hidup manusia. Dia buat satu kajian. Orang Malaysia punya umur, perempuan akan panjang, boleh pergi panjang purata sampai 67, sampai orang lelaki, perempuan tak payah lagi, perempuan tak payah. Kita tengok lelaki dulu. Mana boleh kan? Lelaki tuan-tuan, lelaki life dia panggil super sinetarian dengan sinetarian. Sinetarian umur biasa, super sinetarian ni tuan-tuan umur lebih daripada 100. Orang Malaysia, untuk orang Malaysia, kajian ni satu dunia, tapi untuk orang Malaysia saja, umur orang Malaysia boleh pergi paling tinggi 125 tahun. Tu pun jenis makan akak kayu. Dia makan akak kayu, dia gigit buah petai. Duduk atas pokok tu gigit buah petai, yang tu boleh. Yang mana duk makan McDonald, makan apa, melantak, makan kodan jenis, bukan makan melantak, jenis vacuum. Tak tu jenis lagu tu, life dia biasa-biasa je. Tuan-tuan, umur berapa? Lelaki boleh pergi sampai purata 67 tahun. Maknanya pencen kalau 60 lagi 7 tahun dia punya bonus. Kalau bagi tuan-tuan 67 tahun. Itu purata. Jangan tuan katakan saya 80 tahun duk ada tak apa pun, janganlah. Yang tu kalau ada alhamdulillah. Tak apa. Tuan-tuan, perempuan 77 tahun paling tinggi. Pasal apa? Jantan kalah. Sebab perempuan menang. Kan? Perempuan menang. Itulah depa ramai daripada orang lelaki. Depa pula panjang umur. Selamat orang lelaki. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka kita habis masa satu hari dalam life expectancy manusia habis masa. Kajian yang terbaru tau. Buka Google Scholar, tuan akan jumpa kajian ni. Tuan-tuan, dalam life expectancy manusia habiskan masa tidur 8 jam, main handphone. Ni main handphone berapa jam agak-agak? Agak-agak lah yang duk tanya-tanya happy.
Lepas tidur pun bawah badai telefon. Sebelum tidur pun telefon, bangkit tidur pun telefon. Kau tuan-tuan tak buat gitu? Tuan-tuan pakai public phone ke apa? Tuan-tuan, 4 jam 45 minit sehari. 4 jam 45 minit tu sehari. Tuan-tuan, Allah Ta'ala minta menghadap dia berapa minit? 34 minit sehari. Kita menghadap phone 4 jam 45 minit. Lu duduk, lu fikir. Duduk fikir tengok. Satu. Yang keduanya, kita ambil 34 minit. Nak cargas tuan-tuan, 34 minit tuan-tuan ambil untuk setahun. Bagi nampak kuat sikit, bagi nampak luas sikit. 34 minit. Kalau sehari 34 minit semayang, kita ambil setahun. Setahun 365 hari kali dengan 34 minit, dia akan dapat 11920, 11,920 minit. Convert to hari. Tuan nak convert kepada hari, tuan akan dapat 7.9 hari. Maknanya kita semayang setahun, peruntukan Allah Ta'ala bagi 365 hari. Yang nak sambut birthday dia tak tahu no, tuan-tuan. Kita hanya menghadap dengan Allah dalam tempoh masa 7 hari dan 4 jam sahaja. 7 hari dan 4 jam saja tuan-tuan. Seminggu lebih sikit ya. Balance lagi beberapa ratus hari lagi, 354 hari lebih kurang tuan-tuan. Kita buat apa? Kita buat apa tuan-tuan? Okey lah, kita pergi jauh sikit lah. Kita ambil lah hidup seumur 60 tahun. Hari pancekat paling tek-tek keluar balik, saya dah pencen YB yang bersara. Baik, kita ambil tuan-tuan tarikh 60 tahun. 60 tahun tolak 10. 10 tu kita ambil tarikh akil balik. 10 tahun kita tolak. 60 tolak 10 tinggal 50. 50 kali dengan 34 minit satu hari. Equal tu tuan-tuan akan dapat kita semayang menghadap Allah Ta'ala without fail, tanpa gagal, tidak meninggalkan satu waktu pun, tidak pernah tinggalkan, tak pernah hutang dengan Allah Ta'ala. Kita dapat 369.9 hari. Maknanya hidup dalam tempoh 60 tahun dan 50 tahun hidup yang dikira dosa pahala, kita hanya menghadap dengan Allah Ta'ala setahun lebih sikit ya. Setahun 4 hari lebih sikit. Tuan-tuan, yang saya nak tanya sekarang pada saya dan tuan-tuan sekalian, satu je. Sebagai tazkirah pada malam ini, tuan-tuan, kita ada masa yang panjang ke? Panjang sebenarnya masa kita. Tapi ke mana hilangnya masa itu? Masa yang berlalu takkan boleh patah balik. Layak dah Allah Ta'ala kata kat kita, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Layak tak? Layak tak rugi? Layak rugi. Siapa yang untung? Illal ladina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang pandai guna Quran, yang pandai guna masjid, yang pandai guna surau, yang pandai berzikir, yang pandai untuk mentadabbur Al-Quran, yang pandai untuk menghadiri majlis ilmu, yang pandai menginfakkan hartanya ke jalan Allah, yang pandai menggunakan pakai peluang 10 malam terakhir untuk menjana 84 tahun punya janaan pahala dan kebajikan, yang mampu untuk hadir pada malam hari untuk berqiyamul lail, yang mampu untuk menghidupkan sepanjang Ramadan itu untuk hambat balik kerugian-kerugian yang lalu. Betapa pemurah dan pengasihnya Allah, walaupun kerugian itu diberikan kepada manusia kerana kelalaian kita dalam meraih masa-masa ini, tetapi masih lagi Allah Ta'ala bagi kita tiap-tiap tahun jumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan akhirnya sesiapa yang mengejar dan menghambat 10 malam terakhir, dia hadiahkan satu malam nama Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik? Sebabnya tuan-tuan, Allah Ta'ala pernah sebutkan, wa ana ajzibi, aku yang nak bagi kat dia. Hang jangan tanya berapa. Kalau malam dalam Lailatul Qadar itu melebihi dari 1000 bulan, adakah sama dengan 1000 bulan?
minimum 1000 bulan tuan-tuan. Banyak mana yang lebih itu? Allahul Ghani, Allah itu maha kaya. Berapa dia nak bagi, berapa dia boleh bagi tuan-tuan. Kita kalau takat buat murai malam, kata kita buat iftar, kita bagi buka puasa ke orang, bajet kita untuk 100 ataupun 200 orang makan. Tiba-tiba orang 1000 main 300 400 orang. Balance tu tuan-tuan nak buat apa? Memang gelabah bewak lah. Tak tahu nak cari apa dah. Habis buat keluar ayam mineral, tak cukup ayam mineral dah, habis tak ada apa dah. Melainkan hampa pergi sudut seorang sikit lah yang keluar. Yang tu yang boleh bagi. Kekah pilih apa pun. Tuan-tuan, itu kuota kita yang dua ada. Saya abang sebab saya kena. Masjid saya kena. Buat 200 orang, main kat 400 orang. Nak lari pergi mana? Tak tahu nak buat apa dah. Habis buat keluar tuan-tuan. Habis buat keluar, korma habis, semua habis. Tapi akhirnya konklusi dibuat, pi pujuk hati saya dan hati orang-orang lain. Saya fikir tak buat kat mereka. Saya tanya, ni lah sifat manusia. Allah itu Al-Ghani, maha kaya, dia bagi tak ada kota. Tapi kami ni hanya sekadar banyak ni je ada. Maka sama-samalah kita berkongsi-kongsilah, kerana ini merupakan kekayaan manusia. Takat 200 orang yang boleh bagi. Maka share lah sepinggan nasi 3 orang. Share lah. Jemputlah seorang sikit makan lah. Buat macam mana? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga pertemuan malam ni Allah berikan kita keberkatan. Sesingkat ini, walaupun sesingkat itu tuan-tuan, tapi mungkin boleh bawa pulang sesuatu pada malam ini. Hadir dengan tazkirah, pulang tuan-tuan dengan diisi. Tuan-tuan hadirkan diri dengan memperingatkan diri saya dan diri masing-masing, supaya beringat kita tentang bagaimana peluang dan ruang yang masih lagi terisi oleh Allah. Allah tak pernah pun tinggal kita tuan-tuan. Selalunya hamba-hamba ini yang meninggalkan Tuhannya dan akhirnya dia rugi untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tuan-tuan, atas kekhilafan dan kesalahan diri saya, atas kefakiran saya. Moga-moga Allah berikan kerahmatan dan kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.